Data. Nama saya Nur Amira binti Nur Daini dan ini adalah merupakan permainan yang telah kami cipta. Nama permainan ini ialah Mastermind Game. Jadi kita akan mulakan. Game ni sebenarnya sangat mudah kerana ia soalan-soalan yang dikemukakan dalam game ni berbentuk kuis yang mudah dan juga meneka gambar. Baiklah, kita akan mulakan game. Untuk slide yang kedua ini, iaitu ini adalah slide yang utama dan terdapat soalan yang utama di sini, iaitu teka gambar dan sila pilih jawapan yang paling sesuai. Ini adalah soalan yang paling utama bagi kesemua soalan-soalan yang terdapat dalam permainan ini. Jadi untuk mula main, murid perlu klik pada animasi. Saya telah memberikan arahan kepada murid iaitu di sini. Untuk memulakan permainan, klik pada saya. Okey, kita akan klik pada animasi. Dan kita akan masuk ke permainan yang seterusnya. Ini adalah permainan yang pertama iaitu meneka gambar. Guru telah menyediakan beberapa jawapan kepada soalan ini. Jadi setiap jawapan-jawapan kepada soalan ini terdapat animasi betul dan juga salah. Contohnya, ini adalah gambar tenaga solar. Yang ini adalah penjana tenaga solar. Jadi apabila pelajar tekan tenaga biogeosim, mereka tekan biogeosim. Keluar animasi seperti ini menunjukkan mereka menjawab salah. Jadi pelajar perlu tekan kembali kerana pelajar tidak boleh menekan main semula kerana ia akan membawa ke slide yang paling hadapan tadi. Jadi seterusnya, sekiranya pelajar menekan betul tenaga solar, animasi begini akan keluar dan pelajar perlu menekan pada tombol seterusnya. Untuk soalan kuis yang kedua berbentuk kuis yang mudah dan sama seperti soalan teka gambar, guru telah menyediakan beberapa jawapan, pilihan jawapan untuk dipilih oleh murid. Contohnya, untuk soalan ini apabila murid menjawab salah, animasi seperti ini akan keluar dan perlu menekan ataupun klik 2 kali untuk soalan ini. Jawapan yang sebenarnya adalah 1 dan 3, iaitu air dan juga angin. Animasi ini akan membawa kita ke slide yang seterusnya. Ini adalah soalan yang ketiga. Sebenarnya game ini adalah berselisih antara teka gambar dan juga kuis yang mudah tadi. Sama seperti yang sebelum ni, kalau pelajar jawab salah akan keluar. Dan untuk kembali ke soalan tersebut, murid perlu menekan tombol kembali. Dan gambar ini sebenarnya adalah gambar biogeosim, tenaga biogeosim. Seterusnya, untuk memberi hint kepada pelajar tentang soalan yang ini, meng-highlight kata kunci soalan yang ini. Jadi murid boleh berbincang tentang kata kunci yang ini dalam kumpulan dan mereka akan mendapat jawapan melalui perbincangan mereka. Jawapannya adalah A. Okey, kita akan slide yang seterusnya. Ini adalah gambar tentang empangan. Empangan adalah untuk menjana tenaga hidrologi. Okey, kita menang. Baik. Yang seterusnya tentang biogeosim. Bagaimana biogeosim dijana? Soalan ini sangat mudah dan guru telah menyediakan satu gambar untuk rujukan murid. Jadi melalui pembekalan. Okey, betul. Dan ke soalan seterusnya,
Permainan ini mengandungi 8 soalan keseluruhannya, terdapat 4 soalan gambar dan juga 4 kuis mudah. Ini adalah untuk menjana elektrik. Ini adalah soalan yang terakhir dan slide ini akan membawa kita kepada kemenangan. Jadi pelajar perlu tekan untuk menu utama. Dan permainan ini akan dilakukan sehingga semua pelajar terlibat untuk dalam aktiviti ini. Seterusnya, dan permainan ini digunakan dalam penerokaan. Bahagian penerokaan yang telah kawan saya terangkan, dan ini adalah kad memori tersebut. Bagi permainan yang pertama tadi, yang itu digunakan dalam bahagian pengembangan, di mana guru menguji kefahaman murid terhadap topik yang diajar, iaitu sumber tenaga. Yang ini sebenarnya mengetahui pengetahuan pelajar, mengetahui pengetahuan sedia ada murid. Contoh, guru akan memaparkan gambar-gambar ini dan meminta pelajar untuk meneka. Contohnya gambar yang ini. Sekiranya murid jawab betul, maka guru akan klik begini dan akan keluar air. Yang ini adalah sumber-sumber secara umum. Ombak, gas asli, ini adalah angin, ini adalah arang. Seterusnya, guru akan meminta murid untuk membuat pengkelasan jenis-jenis tenaga yang boleh diperbaharui dan juga jenis-jenis tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Dan untuk penerangan lebih lanjut berkaitan dengan jenis-jenis sumber tenaga, penerangan yang guru akan lakukan akan menjelaskan lagi tentang pembagian-pembagian sumber ini kepada sumber yang boleh diperbaharui dan juga sumber yang tidak boleh diperbaharui. Itu sahaja daripada saya. Saya akan menerangkan modul pembelajaran kaedah mengajar Geografi 2. Tajuk kami membangunkan bahan bantu mengajar berbentuk permainan gamification interaktif menggunakan PowerPoint. Tajuk modul kami Mastermind Game. Saya Nurashki binti Jawad dan rakan saya Nur Amira binti Nurjani akan menyediakan modul Mastermind Game. Pengenalan elemen-elemen ini disebut sebagai standard asas dalam Part 21. Pelaksanaan gamifikasi iaitu memahami kumpulan sasaran dalam konteks, mengenal pasti objektif pembelajaran, menstruktur pengalaman, mengenal pasti sumber dan melaksanakan elemen gamifikasi. Modul yang disediakan mengandungi cara pelaksanaan, kegunaan game, ciri-ciri game, fungsi game, kelemahan dan kelebihan permainan yang dibina melalui Microsoft PowerPoint. Yang kedua iaitu maklumat dan garis panduan. Peranan dan tanggungjawab. Guru memainkan tanggungjawab yang sangat penting. Yang kedua, kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran iaitu penyertaan murid dalam aktiviti dan permainan ini. Faktor masa. Semua murid mestilah melibatkan diri sekurang-kurangnya 15 minit semasa permainan dijalankan. Yang keempat, faktor persekitaran iaitu menggalakkan murid untuk berkomunikasi. Yang kelima, jenis aktiviti, kekerapan aktiviti, tahap penyertaan, intensif dan hadiah dan pemantauan. Ada objektif. Objektif kami terbagi kepada 3, iaitu yang pertama, menentukan suasana dan persekitaran yang kondusif terhadap pembelajaran yang dijalankan di dalam kelas. Yang kedua, memastikan semua aktiviti dapat menarik minat murid untuk terlibat dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Akhir sekali, murid dapat mengukuhkan pemahaman terhadap topik yang dipelajari. Ciri-ciri permainan terbagi kepada 5. Yang pertama, permainan ini terdiri daripada 8 soalan. Soalan tersebut merupakan topik sumber tenaga dalam bahagian geografi manusia tingkatan 5.
Subtopik utama iaitu menjelaskan dengan contoh sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui dan sumber tenaga boleh diperbarui. Soalan yang dibina termasuklah meneka gambar, sumber tenaga dan menjawab soalan dalam masa yang ditetapkan iaitu tidak melebihi 30 saat. Yang kedua, soalan berasaskan pembelajaran abad ke-21 iaitu pembincangan Think, Pair and Share. Soalan ini sesuai dengan tahap pemikiran murid. Teknik perbincangan dilakukan dengan baik. Aktiviti berpusatkan murid iaitu wakil pelajar perlu klik jawapan pada komputer riba yang disediakan di hadapan kelas. Kuis mastermind akan terpapar dalam PowerPoint di depan kelas. Yang ketiga, soalan mudah, tepat dan jelas. Soalan yang disediakan haruslah menepati standard yang ditetapkan dalam DSKP dan DSKT. Soalan mudah, jelas dan tidak mengelirukan pelajar sesuai dengan tahap pemikiran murid dan memandai dengan masa yang diberikan untuk mereka berfikir. Yang keempat, animasi grafik yang menarik. Dia berlatar belakangkan ciri-ciri geografi sumber tenaga dan grafik yang berwarna-warni. Yang kelima, game mastermind ini dia bersifat fleksibel. Iaitu, kuis ini boleh diubah sesuai dengan soalan aras tinggi ataupun soalan aras sederhana. Mastermind ini bersifat menyeluruh kepada semua subjek dan aras pemikiran murid. Mesin permainan yang menggalakkan murid bekerja dalam kumpulan. Mereka akan dibahagikan kepada 4 kumpulan dan mereka perlu menjawab soalan dengan masa yang diberikan secara bergila-gila mengikut kumpulan. Fungsi game ini juga dia dapat mengukuhkan pemahaman murid. Game ini sesuai dilakukan semasa aktiviti pengembangan yang melibatkan semua murid. Pelajar dikendaki untuk memilih jawapan berdasarkan kepada pilihan jawapan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, dia dapat menarik perhatian murid. Murid juga tidak bosan dan mengantuk semasa aktiviti dijalankan. Guru mempelbagaikan kaedah pengajaran dengan cara melakukan aktiviti secara santai. Kemudian, game ini juga menggalakkan murid untuk menakul. Murid perlu berfikir dan akan menimbulkan soalan. Akhir sekali, dapat mendedahkan murid dengan kaedah pembelajaran secara ICT. Antara kelebihan ialah dia dapat mengukuhkan pemahaman murid dengan aktiviti yang dilakukan. Aktiviti ini juga mudah, padat dan berinformasi. Yang kedua, permainan mastermind ini juga bersifat menyeluruh dan boleh diubah sesuai. Yang ketiga, permainan yang mempunyai unsur grafik dan animasi yang kreatif dapat menarik perhatian murid. Permainan ini bertujuan untuk mengenalkan murid dengan kepelbagaian fungsi PowerPoint. Kemudiannya, dia dapat menggalakkan semua pelajar terlibat secara langsung dengan melakukan perbincangan bersama rakan kumpulan. Akhir sekali, guru dapat berkongsi bahan dengan guru lain dan dapat menggantikan pengajaran secara tradisional. Antara kelemahan permainan ini ialah tidak semua sekolah mempunyai kemudahan teknologi seperti pemahaman komputer, LCD yang kaya internet terutamanya sekolah pedalaman. Yang kedua, guru tidak bersedia dari segi penguasaan terhadap kemahiran menggunakan Microsoft PowerPoint. Guru perlu memakan masa yang lebih lama untuk menyiapkan permainan tersebut. Penutup, aplikasi ini bukan seperti aplikasi yang lain. Menggunakan permainan ini memerlukan guru mencipta template sendiri. Antara cadangan yang boleh diambil iaitu bakal-bakal guru perlu diberi pendedahan awal terhadap penggunaan ICT semasa di peringkat universiti. Kemudiannya, kemahiran teknologi juga perlu diasah oleh setiap guru supaya tidak mengalami kesukaran semasa di sekolah kelak. Akhir sekali, guru perlu bersedia dengan segala cabaran kekurangan kemudahan di sekolah. Guru perlu kreatif dan inovatif supaya dapat melahirkan pelajar yang kreatif dan kritis. Okey, kita pergi kepada rancangan pengajian harian. Standard kandungan sumber tenaga mengaitkan aktiviti dengan topik pembelajaran yang akan diangkat penerokaan. Guru memaparkan kad memori di paparan langkah penerangan. Guru akan memberikan penerangan kepada murid. Langkah 3, pengembangan. Guru menyediakan satu permainan yang berbentuk PowerPoint. Guru menyediakan modul bagi tujuan panduan untuk pelaksanaan permainan tersebut. Permainan ini dinamakan Mastermind Game. Setiap kumpulan akan menjawab secara bergila-gila sehingga soalan kuis tamat. Pada akhir permainan, guru memberikan hadiah kepada kumpulan yang menang sebagai penghargaan.
Penutup, guru memberikan rumusan terhadap sesi pengajaran dan permainan yang telah dilakukan. Sekian, terima kasih.